Itulah maknanya kaedah tadi, wali ini adalah satu ketetapan pilihan daripada Allah Ta'ala. Ya, yang Tuhan tak tentukan syarat mesti dia alim 4 mazhab ke, mesti jadi ulama besar ke dan sebagainya, atau tak syarat. Ya, bahkan ada dalam kitab disebut setengah daripada wali ummi pun ada. Ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Ya, wali besar tapi tak membaca dan tidak menulis pun ada. Dalam kitab Arab banyak dibahas panjang gitu. Jadi kalau kita tengok dari sudut ini, benda ni kita kebanyakannya berlaku ialah penyucian dalaman. Bila hati batin dia suci, bersih, maka Tuhan akan pancarkan nur makrifat di dalam hati. Farriq qalbak minal aghyar yamla'u bil ma'arif wal asrar. Farriq qalbak, kosongkan batin hati kamu selain daripada Ta'ala. Ya, yamla'u bil ma'arif wal asrar, Tuhan akan penuhkan dengan ma'rifat wal asrar dan sir. Itu di antara dia. Satu tanda pula. Macam mana kita boleh kenal wali? Kita kenal wali sama ada dengan ilham yang Tuhan beri, atau dengan warid yang Allah hantarkan, ataupun dengan perkhabaran daripada wali, atau dia sendiri adalah wali. Wali saja yang kenal wali. Ya, bahkan ada di kalangan para awliya ni yang dia sendiri pun tak kenal dia itu wali. Ada. Ya, para wali besar dia sendiri tak kenal yang dia itu adalah wali. Pun ada juga. Dan ada setengah para awliya yang terkenal satu dunia kenal. Ada setengah para wali yang sama-sama dia saja dia kenal, orang lain tak kenal. Ya. Dan ada para awliya yang seorang pun tak kenal, dia dengan Ta'ala saja. Contoh berlaku pada zaman seorang ulama besar di Baghdad, Syekh Abdul Aziz. Dia memang wali besar dan dia ulama besar, kuliah dia beribuan orang. Satu ketika Nabi Khidir alaihissalam hadir dalam kuliah dia di Baghdad. Jadi ketika Nabi Khidir datang menziarahi kuliah tadi, dia lihat seorang pemuda. Pemuda itu duduk di luar masjid, dia tak masuk dalam tempat kuliah tadi. Tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam kata, "Ya fatan, wahai pemuda, sudah masuk tu Syekh Abdul Aziz tengah mengajar." Apa jawab pemuda tu? Dia kata, "Macam mana aku nak menghadap dengan Syekh Aziz sedangkan aku sekarang sedang berhadap dengan Al-Aziz." Terperanjat Nabi Khidir alaihissalam, "Masya Allah, ada lagi wali yang aku tak kenal," kata Nabi Khidir alaihissalam. Bermakna soal wali ni, soal kerohanian, itulah yang mana dia ni adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang keduanya, ulama besar yang saya sebutkan, iaitulah Syekhul Islam. Pangkat Syekhul Islam ni 7-8 mufti ni bawa ketiak dia je punya keilmuan dia. Itulah Syekh Abdul Wahab, ya, mana yang sangat masyhur. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Karangan dia begitu hebat segi ilmu zahir, ilmu rohani, karangan cukup banyak. Jadi secara ringkasnya, cerita Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ni pada zaman dia masyhur. Di kalangan orang menyebutkan Syekh Ali Al-Khawas ni wali besar. Sedangkan dia ni maknanya ulama besar tapi ahli zahir. Ya. Jadi ringkas cerita dia, tiap-tiap kali dia lalu nak pergi pejabat dia, lalu dekat rumah Syekh Ali Al-Khawas, disindir Syekh Ali Al-Khawas. Dia kata, "Subhanallah lam yaj'al waliyan minal jahil." Maha suci Allah yang tidak menjadikan orang jahil ni wali. Disindir. Jadi Syekh Ali Al-Khawas kata, Maha suci Allah Ta'ala yang tidak mustahil dia boleh memberikan ilmu kepada wali tadi. Itulah berlaku hari-hari. Satu ketika tak bukakan, selesai ke benda ni, itulah Syekh pada waktu malam, dia orang Arab biasanya rumah dia ada loteng atas. Jadi bila panas kan dia naik loteng duduk atas ambil angin di atas waktu malam. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ulama besar ni, isteri dia nama Siti Zainab. Jadi dia nak naik ke atas dulu pakai tangga, lincang bini dia. Bini dia duduk belakang, lincang dia bawa naik ke atas. Habis. Besok pagi bila dia Syekh Abdul Wahab pergi pejabat dia, lalu Syekh Ali Khawas, disebut lagi, diperli lagi, "Subhanallah lam yaj'al waliyan minal jahil." Maha suci Allah Ta'ala yang tak jadikan wali pada orang jahil. Terus Syekh Ali Al-Khawas jawab, ya, "Subhanallah lam yaj'alni." Maha suci Allah Ta'ala yang tidak menjadikan akan aku ni himaran li Zainab, jadi himar bagi Siti Zainab. Masya Allah. Syekh Abdul Wahab kata, macam mana dia tahu aku pikul bini aku malam tadi? Masya Allah, memang wali besar. Ringkas dia, akhirnya dia menghadap nak berguru dengan Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas mula pulangkan paku buah keras lah, ya. Dia kata apa, aku ni orang jahil macam mana dia kata nak jadi wali. Tu akhir ringkas cerita dia,
Syekh Ali Hawas pun terima dah. Tapi dia syarat. Dia kata, aku nak ajar kau apa, kau alim ulama besar, Syekhul Islam lagi. Tapi satu je, orang tak boleh sampai kepada Allah selagi ada dalam batin hati dia makhluk. Oleh kena buang itu segala makhluk. Sama ada makhluk tu berbentuk manusia atau sebagainya. Dan hijab dalam keadaan sufi ada dua. Satu hijab zulmani, benda maksiat, benda mungkar, itu zulman, gelap. Satu lagi hijab nurani, iaitu benda baik, ilmu, amal, tapi kita berpegang dengan dia, pandang dia, tak nampak kurnia dia Allah. Ini panggil hijab. Jadi oleh kerana ilmu tu, bila kamu dapat ilmu, tapi kamu nampak ilmu tu, dengan ilmu tu kamu rasa hebat, aku dapat ilmu, aku rajin belajar dan sebagainya, aku alim, itu jadi hijab. Dia kena lenyapkan benda tu. Ya, macam dalam syair Arab mengatakan wakhlaq nak lain. Hendaklah kau cabut dua sepatu kamu nak masuk menghadap raja, dan cabut dua sepatu. Apa mana sepatu sini dia bagi isyarat itulah. Pertama al-ilmu al-mal. Kita ilmu dan amal kena buat, tapi jangan pandang. Pandang itu kurnia dari Allah. Bila kita pandang diri kita hebat, dia boom jatuh. Dia ringkas cerita dia. Kalau kau nak berguru dengan aku, kau ambil semua kitab kau tu, wahai Abdul Wahab, dan kau bawa tepi sungai, kau cempak ke tepi muara sungai. Jadi satu tindakan pelik tu kan. Kitab, kalau mufti pun kitab dah berlori, kalau Syekhul Islam dah dahulu lah, habis. Jadi dia pun bawa lah, bungkus. Tiba di muara sungai, dia rasa sayang kan, dia letak di balik. Syekh Ali Hawas kata, apa kau lihat? Tak ada apa, dia kata, kau belum cempak lagi. Masya Allah. Akhirnya, betul lah begitu. Akhirnya dia pun pergi balik, dia cempak. Dia cempak dia kitab dia, sebelum kitab tu jejak ke air, diangkat dari atas oleh tangan daripada atas, tangan daripada alam malakut, angkat kitab tu ke atas. Masya Allah. Jadi bila ditanya oleh Syekh Ali Al-Khawas, dia kata, ya, kitab apa telah diangkat ke atas sebelum dia jejak ke air. Baik, satu, kau tahu apa tujuan aku buat? Aku tak nak kau berpegang dengan kitab engkau, kau berpegang dengan Allah saja. Baik. Lepas tu, yang kedua, dia kata kau kena buat lagi riadah yang kedua. Kau bawa duit pergi tengah bandar, depan orang ramai, maka kau bagi satu orang budak duit RM1 kalau kita lah misalnya ni, dan ketuk kepala kau. Sekali ketuk kau RM4 sampai habis duit tu. Malu besar lah. Jadi kena buang pandangan makhluk. Malu pada makhluk kena buang. Takut makhluk, malu makhluk semua kena buang. Boleh buang makhluk, baru kamu boleh jalan kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi habis kita semua dah buat benda tu, dia balik. Barulah dibai'ahkan. Dan lepas dah bai'ah, dia pun speed, loncat jadi wali besar. Itu cerita dia mana ulama besar, alim besar berguru dengan orang awam sahaja dalam kerohanian. Imam Ghazali begitu juga kan, cerita yang masyhur dalam masalah darah istihadah. Ya, apabila dia bersembahyang jadi imam, diikut oleh ribuan anak murid, sedangkan adik dia Imam Ahmad tidak mengikut, mufarakah. Jadi bila ditanya kenapa, Imam Ahmad menceritakan bahawasanya masa abang sembahyang, belakang abang penuh dengan darah. Dia kata, mana guru kamu itu? Jadi dia kata, guru aku kau tak mampu. Akhir dia kecek-kecek, Imam Ahmad pun jawab, guru aku tu tepi jalan tu yang jahit kasut. Akhirnya bila Imam Ghazali jumpa guru dia kata, apa nak ajar kamu? Sama cerita macam tadi jugalah. Kau ulama besar, tapi satu yang kau nak sampai ke Allah Ta'ala, satu syarat dia, iaitulah kau kena buang makhluk daripada hati kamu. Besok pagi-pagi depan orang ramai di pasar ni, kau ambil air kau simbah depan kedai aku, depan halayak ramai. Malu salah kan. Jadi Imam Ghazali buat sampai tak nampak dah makhluk. Ya, habis tak nampak makhluk, barulah dibai'ahkan, dan akhir pun meletup jadi wali besar. Sebab tu keadaan itu disebut dalam kitab Hidayatul Asqiya, imanu mar la yakunu mutakammila hatta yarana nas kal ibil musila. Iman seorang takkan sempurna, makrifat takkan sempurna, sehingga dia tengok manusia macam dia tengok unta saja di perjalanan. Kita tengok unta, tengok lembu, dia rasa apa? Tak pakai sipal, tak pakai sipal, pakai baju, tak pakai baju, serupa je. Sebab apa? Dalam hati kita tak ada makhluk, yang ada dia saja, huwallahu ta'ala. Itu pakaian para awliya illahi ta'ala. Riadah ke arah itu, insya-Allah Allah Ta'ala angkat seseorang dengan kehendak dia apabila dia membersihkan hati dia daripada makhluk. Yang dimalu, yang ditakut, yang dicinta ialah Allah, tidak yang lain. Wallahu a'lam.